Jumlah mangsa banjir di Kelantan berkurangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Akibat lori yang dipandu terbabit kemalangan, seorang pemandu terpaksa menahan kesakitan lebih 2 jam akibat tersepit. Nahas berlaku berhampiran terowon Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada jam 12.11 tengah malam tadi. 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak dan Keramat dengan kekuatan 13 anggota dikerah ke lokasi kejadian. Sebaik tiba pasukan bomba mendapati sebuah lori 3 tan telah terbalik, manakala pemandunya dalam keadaan tersepit. Anggota bomba dibantu anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengambil masa lebih 2 jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Mangsa dapat dikeluarkan pada jam 2.18 pagi. Mangsa yang parah di kedua-dua kaki dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. Disebabkan struktur bodi kepala lori yang kemek, kita mengalami sedikit kesukaran untuk mengeluarkan mangsa. Kita menggunakan pagabatan rescue tool yang ada dalam dentera kita untuk mengeluarkan mangsa dengan sestabil mungkin dan tidak melibatkan kecederaan yang lain. Lebih 20 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas 20 buah rumah di Kampung Titingan, Tawau, Sabah musnah dalam kebakaran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Syarudi Delamin berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 4.29 petang semalam dan terus bergegas ke lokasi kejadian dengan 3 jentera. Setibanya bomba di lokasi, 3 rumah telah musnah terbakar. Anggota bertugas menghadapi kesukaran masuk ke lokasi berikutan terhalang dengan tembok pemisah antara kampung dengan rumah projek perumahan rakyat. Bomba terpaksa menggunakan tangga untuk menaiki tembok terbabit sebelum menyeberang ke kawasan kebakaran. Lebih getir, pilih bomba yang terdapat di kawasan berkenaan juga tidak mengeluarkan air. Namun api dapat dikawal selepas menerima bantuan bekalan air daripada lori tangki. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kejadian masih dalam siasatan. Pekan Rantau Panjang yang sebelum ini lumpuh ditenggelami banjir kembali pulih apabila urusan jual beli mula beroperasi seperti biasa. Premis perniagaan yang sebelum ini ditutup mula dibuka kembali kepada orang ramai selepas air mulai surut. Pekan Rantau Panjang lumpuh selepas dinaiki air sehingga 1 meter sekaligus menjejaskan keseluruhan aktiviti perniagaan di kawasan berkenaan. Pekan ini mula dinaiki air Ahad lalu mengakibatkan semua premis perniagaan ditutup. Laluan di pekan berkenaan juga ditutup kepada kenderaan ringan. Dalam perkembangan sama, jumlah mangsa banjir terus berkurangan kepada 807 orang daripada 288 keluarga sehingga jam 12 tengah hari tadi. Banjir masih membabitkan 2 daerah iaitu Pasir Mas dan Tumpat. Sebanyak 3 pusat pemindahan sementara dibuka di Pasir Mas. Ia menempatkan 150 mangsa daripada 69 keluarga. Manakala di Tumpat, 6 pusat pemindahan sementara dibuka dengan menempatkan 657 mangsa daripada 219 keluarga. Ketika ini paras air Sungai Golok di Rantau Panjang saja berada pada paras amaran iaitu 8.12 meter. Perkembangan banjir di Sarawak. Keadaan banjir yang melanda di beberapa kawasan di Sematan, Lundu sejak semalam kini dilihat semakin pulih. Air yang naik di 3 kawasan terjejas berikutan hujan lebat di Kampung Sebat Melayu serta Kampung Sebat Baru dan Sebat Dayak kini surut sepenuhnya. Susulan kejadian semalam, 2 pusat pemindahan sementara dibuka di Sekolah Kebangsaan Sebat dan Balai Raya Sebat Dayak. Sejak semalam, 20 keluarga dengan jumlah keseluruhan 70 mangsa dipindahkan di kedua-dua pusat terbabit.
agensi penguatkuasa seperti APM, Bomba, ATM dan Rela telah membuat pemantauan di sekitar kawasan yang terjejas banjir di daerah Sematan, mendapati air hujan telah surut sepenuhnya dan dijangkakan selepas makan tengah hari, kemungkinan semua mangsa di pusat pemindahan akan balik ke rumah masing-masing. Bagaimanapun katanya, pihaknya akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi kemungkinan bencana banjir. Segala aset serta bekalan makanan mencukupi katanya telah digerakkan ke kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Kawasan Lundu adalah kawasan kedua yang dinaiki air di Sarawak selepas Lawas terjejas sebelum ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut akan melanda negeri ini bermula November sehingga Mac tahun depan. Polis menahan 7 individu yang disyaki terlibat dalam satu pesta liar di sebuah kondominium di Ibu Negara semalam. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Zairul Nizam Muhammad Zainuddin berkata pihaknya turut menemui beberapa jenis dadah dalam serbuan berkenaan. Tambah beliau, serbuan dilakukan di sebuah kondominium di Jalan Sungai Besi, Brickfields, jam 1.52 tengah hari semalam. Mereka yang ditahan adalah 4 lelaki dan 3 wanita, termasuk 2 warga asing, semuanya berusia 20 hingga 45 tahun. Turut dirampas beberapa jenis dadah disyaki syabu, ketamin dan ganja. Hasil ujian saringan air kencing terhadap semua suspek mendapati mereka positif dadah. Jelas ACP Zairul Nizam, individu yang ditahan didapati berkongsi wang bagi membayar sewa kondominium sebanyak RM350 sehari. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Gara-gara membawa guni berisi lebih 200 kg daun ketum, seorang penunggang motosikal ditahan oleh pasukan gerakan ARM PGA Wilayah Utara. Ketum yang dibawa lelaki terbabit dianggarkan bernilai RM31,500. Dia ditahan di laluan keselamatan dan pembangunan di Padang Besar semalam. Komander Brigade Utara PGA Hulu Kinta, Perak, Senior Assistant Commissioner Abdul Ghani Muhammad G berkata, suspek berusia 20 tahun bersama 3 lagi rakannya menunggang motosikal sambil membawa 7 guni dipercayai berisi daun ketum menghala ke arah tembok sempadan Malaysia-Thailand. Salah seorang daripada mereka dapat ditahan, manakala 3 lagi meninggalkan motosikal dan meloloskan diri. Suspek dan barangan rampasan telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar untuk tindakan. Bertemu kembali. Hari terakhir Kongres Nasional PKR pagi tadi bermula tanpa kehadiran Timbalan Presiden Datuk Seri Mohamed Azmin Ali serta pimpinan yang menyokongnya. Ketibaan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pengurusi Majlis Penasihat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyaksikan hanya Naib Presiden Tian Chua yang dikaitkan sebagai kumpulan pro-Azmin menyambut mereka. Situasi itu mencetuskan persoalan sama ada Datuk Seri Azmin dan penyokongnya memutuskan untuk memboikot Majlis Penggulungan dan Penangguhan Kongres itu. Mengikut jadual asal, hari terakhir Kongres bakal menyaksikan ucapan penggulungan daripada Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Ketua Wanita, Naib Presiden, Timbalan Presiden dan Presiden PKR. Tiada di pentas utama juga Naib Presiden Zuraida Kamaruddin dan Ketua Wanita Haniza Talha. Semalam Datuk Seri Azmin mendakwa Datuk Seri Anwar gagal memenuhi janji memastikan pembahas patuh pada kerangka dan parameter ucapan yang dipersetujui dalam mesyuarat khas antara mereka di bangunan Parlimen Rabu lalu. Timbalan Presiden PKR itu juga dijadualkan hadir dan berucap di satu majlis makan malam wawasan kemakmuran bersama di sebuah hotel di Ibu Negara malam ini. Sarawak akan meningkatkan infrastruktur taman negara yang sering dikunjungi pelancong dan menswastakan pengurusannya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tong Openg memaklumkan ia adalah pendekatan baharu untuk membangunkan industri pelancongan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bermula 2021 hingga 2025.
Taman negara yang sering dikunjungi pelawat termasuklah Taman Negara Bako, Taman Negara Semenggoh, Taman Negara Mulu dan Taman Negara Nia. Infrastruktur di taman negara berkenaan dikatakan akan dipertingkatkan. Menurut beliau, semua taman negara akan diuruskan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dengan sektor swasta. Sementara itu, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri, Datuk Abdul Karim Rahman Amzah berkata, sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2020, Sarawak menyasarkan 5 juta ketibaan pelancong. Untuk mencapai matlamat itu, Kerajaan Sarawak perlu menggandakan lagi usaha dan menggalakkan kempen Melawat Sarawak selain memanfaatkan kempen TMM 2020. Kima ala Kam Hiong. Daun kari dan cili kering yang digunakan sebagai bahan utama memberikan aromanya tersendiri. Resipi menggabungkan bahan masakan Melayu, Cina dan India itu mudah disediakan. Wartawan Juliana Ismail berkongsi menu Kima ala Kam Hiong dalam segmen Sedap hari ini. Hari ini kita nak masak kima masak cili kering. Bahan-bahannya kita ada udang kering, bawang putih, bawang merah, cili kering dan daun kari. Sos tiram, sos ikan. Paling penting kena ada ni lah. Kena ada kima. Jadi langkah pertama kita kena goreng garing bahan-bahan ni tadi. Pastikan apa-apa masakan kalau kita nak masak, kita kena goreng bagi garing. Memang akan sedap bila kita dah masak. Lepas tu kita toskan dulu. Kemudian kita masukkan cili kering dengan udang kering. Kita goreng cili kering ni sebab kita tak nak bagi dia bau cili kering. Rasa dia macam rasa kahnyong, tapi beza dia, yang ni masakan cili kering dia tak letak rempah kari. Kahnyong tu dia letak rempah kari sikit. Kita kisar kasar ya. Tuang terus dekat minyak yang kita menggoreng tadi ya. Goreng sampai pecah minyak ya. Warna dia akan menjadi kehitaman sikit. Ini kita tambahkan gula sikit ya. Jangan lupa ni sos ikan ya. Sos tiram. Rebus dahulu. Kalau tak, masa kita masak cili kering ni dia akan banyak air. Kita letak daun kari, kita tabur je. Senang kan masak dia? Tak susah pun. Dia isi dan dia punya bumbu adunan tadi tu. Kuah dia pekat dan kering ya sebab kita masak betul-betul. Sebenarnya adunan bahan-bahan yang kita goreng sebelum kita blender tu, dia memberikan satu rasa yang pedas dan berlemak Ya, betul. Bila digabungkan dengan kima, rasa tu sangat sempurna. Ada rasa manis, ada rasa pedas, tapi tak ada rasa masin. Sedap TV 9. Laporan antarabangsa. Hujan lebat sejak Jumaat lalu mengakibatkan air di Sungai Cisangkui melimpah dan mencetuskan banjir di daerah Banjaran, Bandung. Kenaikan air menyebabkan hampir 4,000 penduduk di kawasan itu terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Berdasarkan rakaman oleh penduduk setempat, banjir dengan arus deras itu turut menghanyutkan kenderaan dan harta benda awam. Beberapa jalan utama juga putus akibat kenaikan paras air. Setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Selepas menutup pintu rundingan dengan Washington, Pyongyang dilapor telah menjalankan satu ujian yang disifatkan sebagai sangat penting di stesen pelancar satelit negara itu. Agensi berita KCNA memaklumkan hasil ujian berkenaan akan digunakan bagi meningkatkan status strategik Korea Utara. Penganalisis percaya ujian tersebut berkemungkinan bagi memperhebatkan kuasa enjin di pelancar satelit atau peluru berpandu di bawah program nuklearnya. Terdahulu Korea Utara dilaporkan menutup pintu rundingan selepas Amerika Syarikat masih gagal mengemukakan perjanjian nuklear yang baharu dalam tempoh yang ditetapkan iaitu sehingga hujung tahun ini. Presiden Donald Trump bagaimanapun berharap persetujuan akan dapat dicapai biarpun dua sidang kemuncak dengan Kim Jong-un sebelum ini menemui jalan buntu.
Siasatan awal kes serangan di stesen udara Tentera Laut Pensacola, Florida mendapati penyerang telah menonton rakaman video pembunuhan beramai-ramai seminggu sebelum kejadian. Menurut keterangan saksi, Mohamed Said Al-Shamran turut memainkan video berkenaan kepada rakan lain ketika sedang makan malam. Mohamed Said merupakan salah seorang pelajar Arab Saudi yang menjalani latihan ketenteraan di pangkalan Pensacola. Beberapa pelajar lain dari Arab Saudi telah ditahan bagi membantu siasatan. Serangan tembakan Jumaat lalu telah mengorbankan 3 rakyat Amerika sebelum polis menembak mati penyerang sejurus kejadian. Serangan udara yang dilancarkan rejim Syria dan Rusia di perkampungan Al-Bara, rantau barat Idlib telah mengorbankan 19 nyawa orang awam. Pemerhati hak asasi manusia Syria mengesahkan 8 daripada yang terkorban adalah kanak-kanak. Pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi bagi mengeluarkan mangsa daripada runtuhan akibat pengeboman itu. Serangan di Idlib telah diperhebatkan sejak beberapa minggu ini. Daerah berhampiran termasuk Balyun dan Abadeta turut menjadi sasaran sehingga mengakibatkan lebih 10 orang awam termasuk kanak-kanak maut. Kembali bersua dalam segmen sukan. Hari ini merupakan saingan ke-8 Sukan C Filipina 2019. Setakat jam 1 petang, kontingen negara masih berusaha keras menambah kutipan pingat. Menyaksikan 5 warna sudah pun berjaya dimenangi, iaitu 1 perak dan 4 lagi gangsa. Beginilah kedudukan terkini kontingen negara di tempat ke-6 sehingga jam 1 petang. Hasil 4 jenis sukan yang mengutip pingat. Pasukan memanah recurve lelaki tewas di tangan Indonesia menerusi penentuan shut-off selepas kedudukan terikat 4 sama, menyebabkan trio Haziq Kamaruddin, Hairul Anwar Muhammad dan Zulkifli Muhammad terpaksa berpuas hati dengan pingat perak tunggal setakat ini. Malaysia menambah kutipan pingat gangsa apabila 2 wakil yang bertarung dalam sukan Muay Thai, Nur Amisha Azul Rizal dan Rizwan Daud tewas kepada lawan masing-masing di peringkat separuh akhir kategori 54 kg lelaki dan wanita. Pelari Alina Goh yang beraksi dalam acara 10 km jalan kaki wanita akhir menamatkan saingan di tempat ketiga untuk pingat gangsa, manakala skuad softball wanita dikalungkan juga gangsa hari ini selepas tewas 1-5 di peringkat separuh akhir kepada Indonesia. Penantian emas sulung dari Kem Olahraga Negara dalam kempen Sukan C Filipina 2019 berterusan apabila mengumpul 2 pingat perak dan 2 gangsa semalam. Walau bagaimanapun kejayaan atlet lompat jauh Andre Anura Anwar merangkul pingat perak mencuri tumpuan ialah dengan memecahkan rekod kebangsaan berusia 12 tahun. Lompatan sejauh 8.02 meter dilakukan Anura. Turut menyaksikan atlet kelahiran Sabah ini muncul atlet pertama negara yang membuat jarak melebihi 8 meter. Catatan itu juga turut meleburkan rekod kebangsaan berusia 12 tahun yang dibuat Jasper Tidus pada kejohanan terbuka Thailand di Bangkok pada Oktober 2007. Pingat emas dimenangi atlet Indonesia Safatul Rahman yang mencipta rekod baharu Sukan C iaitu 8.03 meter. Atlet Thailand Siti Saksikon meraih gangsa dalam acara berkenaan dengan lompatan sejauh 7.89 meter. Sebelum ni pecah, tapi rekod tu tidak diktirap sebab angin bantuan angin. So syukurlah pecah juga top SEA Games tahun ni. Dalam satu lagi aksi tumpuan, sasaran pingat emas yang disandarkan di atlet baling tukul besi Jackie Wong juga meleset apabila sekadar meraih pingat perak. Pemegang rekod kebangsaan ini mengakui dia beraksi di bawah tahap sebenar apabila hanya membuat lentaran sejauh 63.88 meter berbanding jarak lazim yang dibuatnya sebelum ini iaitu 65 meter ke atas. Atlet Thailand Kittipon Bunmawan mencipta rekod baharu Sukan C menerusi balingan sejauh 67.56 meter sekaligus membawa pulang pingat emas, manakala atlet Myanmar Aung Yitat meraih gangsa dengan balingan sejauh 58.88 meter. Saya pun tidak pasti juga sebab tengok jarak saya. Memang
cara saya tak sampai situ, tetapi kebacaan dia memang keluar 6-2, 6-3. Saya pun rasa hairan juga. Masa orang lain paling sampai 6-7, saya pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebab saya rasa teknik saya semua okey je, tak ada apa yang teruk sangatlah bagi saya. Sementara itu, dalam acara pecut, pelari kelahiran Australia, Russell Alexander Nasir-Taib menghadiahkan pingat perak untuk acara 200 meter dengan masa 21.11 saat. Russell jelas gagal menandingi kepantasan jaguh dari Thailand, Koprasik Chayut, yang muncul sebagai pemenang emas dengan catatan masa 20.71 saat. Pingat perak dimenangi seorang lagi pelari Thailand, Punpasri Paul, yang merakam masa 20.78 saat. Satu lagi warna pingat ialah Ganser yang disumbangkan Iskandar Alwi menerusi saingan lompat bergalah lelaki. Catatan 5.20 meter yang dilakukan menempatkannya di tempat ketiga di belakang juara John Obina dari Filipina yang melakar rekod baharu Temasya dengan ketinggian 5.55 meter. Sementara itu, Barisan Pelayan Negara pula menamatkan saingan hari pertama di Subic dengan mengutip 6 pingat, satu daripadanya kilauan perak dan selebihnya Ganser. Satu-satunya pingat perak yang dimenangi skuad Pelayaran Negara adalah menerusi gandingan Muhammad Fauzi Kaman Shah Umar Al-Faruq dalam acara International 420. Manakala Khairul Nizam Muhammad Afandi dan Nur Syazrin Muhammad Latif yang sudah menempah tiket ke Olimpik 2020 terlepas menaiki podium utama apabila meraih pingat Ganser dalam acara Laser Standard dan Laser Radial. 4 lagi baki pingat Ganser disumbangkan oleh acara International 470 lelaki, International 420 wanita, Optimis lelaki dan Optimis wanita. Turun dengan sasaran 4 pingat emas bagi edisi ke-30 ini. Keputusan itu pastinya mencemaskan kamp Pelayaran Negara, apalagi dengan 5 baki acara yang tinggal. Dari suka karate juga menambah satu lagi kilauan pingat perak semalam bagi acara individu karate lelaki. Uisan Hoi yang berdepan Yuda Ahmad di perlawanan akhir mengumpul 25 mata diatasi 0.25 mata lawan dari Indonesia yang menewaskannya untuk perebutan emas. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS melangkah satu lagi fasa ke hadapan dengan pelancaran Gardens Arena, sebuah fasiliti padang sintetik bertaraf FIFA. Pembukaannya bakal menjadi kemudahan terbaru bagi program pembangunan akar umbi di negeri itu selain gelanggang persiapan segenap pasukan The Red Giants hinggalah ke skuad utama. Padang sintetik Gardens Arena di Gamuda Gardens, Sungai Buloh menepati piawaian Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dilancarkan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarafuddin Idris Shah yang juga merupakan Presiden Bola Sepak Selangor FAS. Ianya bakal menjadi kemudahan utama bagi program pembangunan bola sepak di negeri itu. Usaha FAS dan Arena Legacy Sdn Bhd yang terjalin bakal memanfaatkan aktiviti akar umbi seperti khusus ke pengadilan, ke jurulatihan serta gelanggang liga dan pusat latihan meliputi skuad-skuad negeri hinggalah pasukan utama The Red Giants. Majlis perasmian pembukaannya turut disusuli dengan aksi perlawanan persahabatan di antara legenda Selangor menentang tim Media FC. Projek ini adalah satu projek kerjasama di mana pasukan Selangor akan mendapat kemudahan untuk berlatih di padang sintetik jika perlu. Kemudahan ini bukan sahaja untuk pasukan utama tetapi dilanjutkan juga ataupun extended to pasukan belia, pasukan presiden, Selangor 2 dan juga player-player peringkat umur yang lebih muda lagi. So padang ini FAS akan digunakan. Paparan sukari itu tadi mengakhiri berita TV9 tengah hari ini. Lagi perkembangan berita tempatan dan luar negara, semuanya jam 8 malam. Dan saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam hormat.